Digital Nasional Berhad DNB yang ditubuhkan pada 1 Mac 2021 adalah sebuah anak syarikat milik penuh Menteri Kewangan diperbadankan. Ia telah diberi mandat oleh Kerajaan Malaysia untuk menjadi pihak neutral tunggal bagi melaksanakan infrastruktur dan rangkaian 5G ke seluruh negara. Misinya adalah untuk mempercepatkan penyediaan dan penggunaan 5G untuk mendukung transformasi Malaysia menjadi peneraju ekonomi digital serantau serta memupuk masyarakat yang lebih inklusif. Pada hujung tahun 2021, rangkaian 5G telah dilancarkan dengan menyediakan liputan 5G di ibu negara, diikuti pelaksanaannya ke seluruh negara dalam jangka masa 3 tahun seterusnya. Kejayaannya membanggakan di mana pada 2 Januari lalu, DNB mengumumkan bahawa pelaksanaan rangkaian 5G Malaysia telah mencecah hampir 50% liputan di kawasan berpenduduk setakat akhir 2022 sekaligus melepasi sasaran awal sebanyak 40%. Pelaksanaan rangkaian 5G dijangka menelan belanja keseluruhan kira-kira RM16.5 bilion untuk 10 tahun. RM4 bilion akan disalurkan kepada Ericsson sebagai penyedia perkakasan rangkaian NEP, RM7.7 bilion untuk pembangunan infrastruktur, RM3.6 bilion untuk perbelanjaan korporat dan operasi, manakala RM1.2 bilion untuk yuran kawal selia. Model yang dilaksanakan oleh DNB dalam penyediaan 5G ialah rangkaian borong tunggal SWN, tetapi pada bulan Disember 2021 terdapat desakan untuk menukar model ini menjadi dui rangkaian borong DWN. Asas-asas yang biasa digunakan untuk mencadangkan penukaran ini ialah untuk mengelakkan kewujudan monopoli, memberikan transparansi serta memberikan inklusiviti. Pernah disebut kebimbangan bahawa DNB boleh bertukar menjadi 1MDB. Kerajaan di bawah pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob waktu itu meredakan kebimbangan ini dengan menjelaskan perbezaan DNB dan 1MDB. Antaranya ialah kos pembangunan 5G ini adalah dari pinjaman bank tanpa tanggungan garanti dan liability kerajaan. Berdepan dengan tekanan, Ketua Pegawai Eksekutif DNB, Ralph Marshall mengakui pada 12 Februari 2022 bahawa DNB tidak akan mampu survive dalam bentuknya sekarang jika kerajaan membenarkan kewujudan pembekal rangkaian borong kedua. Turut menyokong DNB waktu itu ialah seorang penasihat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, Brad Hand, yang menyatakan model SWN DNB ialah model yang beliau akan cadangkan kepada negara-negara lain untuk digunakan dan penukarannya akan memberi kesan negatif kepada Malaysia. 5 diplomat dari Amerika Syarikat, Jepun, United Kingdom, Australia dan Ketua Delegasi European Union ke Malaysia juga telah mengutus surat kepada Menteri Keuangan waktu itu mengingatkan kepentingan menjaga keyakinan pelabur luar kepada Malaysia. 3 orang pakar luar iaitu Grant Forsyth, David Levin dan Prof. William Webb pula menulis artikel panjang lebar bagi menerangkan kebaikan SWN berbanding DWN. Antara poin yang dinyatakan ialah DWN sebenarnya dikatakan tidak akan mendorong kepada peningkatan persaingan dan inovasi. Lanjutan perbincangan kerajaan, Kementerian Kewangan MOF dan Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM mengumumkan pada 16 Mac 2022 untuk mengekalkan SWN dengan membuka ruang untuk syarikat telekomunikasi memegang ekuiti dalam DNB. Kerajaan yang memiliki 100% ekuiti DNB kini telah bersetuju untuk menawarkan sehingga 70% pegangan ekuiti DNB kepada syarikat telekomunikasi untuk membolehkan mereka terbabit dalam pelaksanaan rangkaian 5G negara, manakala kerajaan akan terus memegang 30%. Begitupun setelah berlaku pertukaran kerajaan, Mesyuarat Kabinet Kerajaan Perpaduan pada 7 Disember 2022 mengarahkan Kementerian Komunikasi dan Digital KKD dan MOF untuk meneliti, menilai dan memberi cadangan tentang langkah-langkah yang perlu diambil ke atas pelaksanaan rangkaian 5G di seluruh negara.
Seterusnya, pada 3 Mei lalu, Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil mengumumkan kerajaan akan memperkenalkan rangkaian kedua 5G melalui satu entiti baharu yang akan diwujudkan pada awal 2024 serta menukar model pelaksanaan 5G ketika ini daripada SWN kepada DWN. Jelas beliau, pelaksanaan rangkaian 5G dengan model SWN melalui DNB akan diteruskan sehingga mencapai 80% liputan kawasan berpenduduk menjelang akhir 2023 dan selepas itu, model SWN akan beralih kepada model DWN pada Januari 2024. Sejak pengumuman itu dibuat, banyak maklum balas telah diberikan oleh berbagai pihak. Di Parlimen, Rodzia Ismail dari Ampang bertanyakan sama ada keputusan ini boleh mengakibatkan kemudaratan seperti kemungkiran kontrak antarabangsa, pelanggaran tata kelola baik, risiko keselamatan cyber, lonjakan implikasi kewangan kepada kerajaan dan kenaikan taraf 5G buat pengguna. Mantan Ketua Pegawai Eksekutif Jaring Komunikasi Sdn Berhad CEO Dr. Mohamed Awanglah percaya firma-firma telekomunikasi tidak boleh dibenarkan mempunyai infrastruktur 5G mereka sendiri kerana monopoli penting dalam aset penting negara. Pemilik DH Tan Sri Tong Koi Ong pula mengeluarkan tulisan yang mempertikaikan sama ada langkah ini akan benar-benar meningkatkan persaingan antara firma-firma telekomunikasi dan memberikan harga internet yang lebih murah kepada rakyat. Lebih penting lagi, DNB di bawah model SWN mampu berdiri sendiri dari sudut keuangan dengan pinjaman bank. Tetapi, bila ada DWN sebagai pilihan, maka kemampuan DNB untuk menjana keuangan akan menjadi bermasalah dan menyebabkan DNB berhadapan krisis keuangan. Terdapat beberapa implikasi negatif dalam pertukaran model ini. Pertama, ia akan mengakibatkan kenaikan kos pembinaan infrastruktur 5G kerana dua entiti membina fasiliti yang berasingan ke seluruh negara. Kos ini nanti pasti akan ditanggung oleh pengguna pada masa hadapan. Kedua, DNB akan berhadapan tekanan dari bank dan pembiaya lain kerana projeksi keuangan mereka telah berubah. Kewangan DNB untuk membayar pinjaman membina infra 5G akan menjadi persoalan kerana syarikat-syarikat telekomunikasi yang membentuk entiti kedua pemborong 5G pasti tidak akan melanggan dari DNB. Ketiga, wujud kebimbangan keselamatan berikutan spekulasi bahawa entiti kedua pemborong 5G negara akan menggunakan Huawei sebagai pembekal peralatan dan perisian seperti mana peranan Ericsson kepada DNB. Gosip dan dakwaan bahawa Huawei menggunakan teknologi 5G untuk melakukan pengintipan bagi pihak tentera China tidak seharusnya dipandang enteng. Beberapa negara maju seperti Amerika Syarikat, United Kingdom, Australia, Jerman dan Kesatuan Eropah kini menolak kehadiran teknologi 5G Huawei. Keempat, membenarkan syarikat telekomunikasi tertentu menjadi pemborong rangkaian 5G akan mewujudkan persaingan tidak adil kepada syarikat telekomunikasi yang tidak mempunyai hak tersebut. Syarikat telekomunikasi yang menggunakan rangkaian 5G milik syarikat telekomunikasi lain hampir pasti akan berhadapan diskriminasi secara terpendam kerana kedua-duanya bersaing dalam pasaran pengguna yang sama. Masih belum terlewat untuk kerajaan mengkaji dengan lebih teliti keputusan menukar model pelaksanaan 5G ketika ini daripada SWN kepada DWN. Sememangnya ciri-ciri demokrasi seperti keterbukaan itu lazimnya baik, tetapi ada waktu dan ketikanya ia boleh merugikan negara.